Hari mula beransur gelap. Puncak bukit yang letaknya tidak jauh dari kawasan kebun pisang sudah tidak jelas untuk saya tatap. Burung-burung gagak liar terus berbunyi. Saya terus berlari ke arah Datuk. Darah saya tersirap. Datuk sedang berguling-guling atas tanah. 3 ekor kelawar yang bentuk tubuhnya lebih besar dari kelawar yang biasa saya temui menuju ke arah pangkal leher Datuk. Suara kelawar itu cukup nyaring sambil mengeluarkan giginya yang tajam berbentuk taji ke arah Datuk. Suara kelawar itu juga berbeza dengan suara kelawar biasa, begitu juga dengan bentuk giginya. Dalam keadaan yang berguling-guling itu, Datuk sempat membelitkan daun-daun pisang kering ke batang lehernya. Cara Datuk mempertahankan diri dari jadi mangsa kelawar misteri itu. Dalam keadaan yang cemas itu, salah seekor dari kelawar tersebut menjunamkan badannya ke arah Datuk. Dengan cepat Datuk menghalakan parang panjangnya ke arah kelawar itu. Tetekan dari Datuk tidak kena sasaran. Dan kelawar itu sempat membenamkan kukunya ke lengan kiri Datuk. Baju di lengan terbelah 2. Dalam keadaan yang samar-samar itu, saya melihat darah mengalir dari lengan kiri lalu membasahi seluruh lengan baju yang berwarna putih. Suara kelawar bertambah kuat, bagaikan orang bersorak dalam sesuatu perlawanan bola. Berlindung Tama, jerit Datuk. Saya segera berlindung di balik pokok pisang. Datuk saya lihat berjaya bangun. Dia terus menghayun parang panjangnya ke arah 3 ekor kelawar. Salah seekor dari kelawar itu terkena parang panjang, sayapnya putus 2. Kelawar itu jatuh atas tanah. Sementara yang 2 ekor lagi terus menyerang bertubi-tubi ke arah muka Datuk. Saya terdengar suara Datuk menjerit, mukanya mula berdarah. Datuk terus berjuang hingga kedua-dua ekor kelawar misteri itu terkorban. Datuk segera menghampiri saya. Darah masih lagi mengalir di mukanya. Pipi kanan aku kena cakar, kata Datuk tercungap-cungap sambil mengesat darah di mukanya dengan pucuk pisang yang belum kembang. Kelawar apa tu Tok? Ganjil benar rupanya. Kelawar jenis ni menghisap darah manusia dan binatang, kata orang kelawar Pontianak. Selalunya kelawar jenis ini berada dalam hutan tebal terutama di kawasan yang banyak terdapat rusa, landak dan harimau. Banyak pemburu yang jadi korbannya. Datuk menerangkan pada saya. Macam mana boleh masuk ke kampung kita Tok? Entahlah, agaknya sudah banyak hutan yang dibuka orang atau sudah tak ada harimau dan rusa lagi dalam hutan. Kelawar jenis ni mencari mangsa waktu malam. Seram saya Tok. Apa mahu diseramkan? Mari kita balik. Hari dah gelap benar. Waktu maghrib sudah masuk, balas Datuk. Memang benar hari sudah gelap. Suasana dalam kebun pisang terasa kurang menyenangkan. Belum pernah Datuk meninggalkan kebun pisang dalam keadaan begini. Sambil melangkah saya terus merenung ke kiri dan ke kanan. Saya lihat daun pisang terus bergerak, walaupun tiada angin yang bertiup. Saya lihat beberapa ekor burung gagak liar berterbangan tanpa suara. Datuk, jerit saya. Datuk pun mematikan langkahnya. Ada apa Tama? Tuk tengok ke kanan. Datuk segera toleh ke kanan. Dia tidak berkata apa-apa. Badan saya terus menggeletar. Siapa yang tidak menggeletar bila melihat bayang manusia yang besar dan tinggi bergerak dalam kebun pisang sambil mematahkan batang-batang pisang. Dalam saat-saat tertentu, bayang-bayang itu memperlihatkan bentuk badannya yang sebenar. Wajahnya mengerutu. Dagunya panjang. Kepalanya botak dan kuku dari 10 jarinya terjulur kira-kira 2 kaki. Biji matanya terperosok ke dalam dan mengeluarkan cahaya yang halus. Tak ada apa-apa pun Tama, balas Datuk. Ada hantu Tok. Ah, jangan mengarut, mana ada hantu di sini. Cepat jangan fikir yang bukan-bukan, sergah Datuk. Saya cuba melangkah tapi tidak terdaya. Bayang-bayang itu serasa memburu saya. Bila melihat keadaan saya begitu, Datuk terus mendukung saya. Sampai di rumah saya diletakkan di anjung. Saya terkapar di situ. Tidak terdaya bangun. Sendi-sendi badan terasa tidak dapat digunakan seperti selalu. Datuk terus menunaikan fardu maghrib. Sementara menanti Datuk selesai sembahyang, bayang-bayang aneh itu terus mengganggu saya dalam pelbagai bentuk. Ada ketikanya wajah yang mengerutu itu mengeluarkan darah ke seluruh muka. Ada ketika lain pula bertukar menjadi wajah yang paling hodoh dengan mata satu di tengah dahi. Dari kulit wajah yang hodoh itu keluar beribu cacing tanah. Dan cacing itu dimakannya macam orang makan mie rebus atau mie goreng.
Paling menakutkan bila bayang-bayang itu mempamerkan giginya yang bertaring dua. Darah celah-celah taring kulit keluar. Ulat tidak ubah macam ulat tauhid dengan bau yang amat busuk. Saya tidak terdaya melawan. Hanya berserah pada Allah. Ayahmu menghalang apa yang aku buat. Sekarang aku mahu kamu merasakan kesakitan dari apa yang aku buat. Terdengar bergemuruh suara dari bayang-bayang tersebut. Waktu saya mendengar suara itu, saya melihat cacing tanah berguguran dari wajahnya lalu menimpa muka saya. Kemudian, saya terlihat kaki besar, seperti kaki gajah yang kulitnya berlapis-lapis. Dari lapisan kulit yang berbulu itu mengalir nanah bercampur darah bersama ulat-ulat halus yang bentuknya panjang, kira-kira 2 inci. Ulat-ulat itu bergerak ke kiri dan ke kanan. Anehnya, kaki itu cuma sebelah sahaja yang dapat saya lihat. Lagi sebelah saya tidak tahu ke mana perginya. Kaki gajah itu bergerak untuk memijak dada saya. Sampai di sini saya tidak terdaya lagi. Saya terus menjerit. Datuk dan Nenek terus menerpa pada saya. Mereka meraba seluruh badan. Saya tidak terdaya mengeluarkan suara. Tekak saya terasa amat kering dan panas sekali. Ambilkan aku semangkuk air. Saya terdengar suara Datuk. Air yang diminta segera Nenek adakan. Diserahkan pada Datuk. Dengan tenang Datuk membaca surah Al-Fatihah yang jumlahnya saya tidak tahu. Datuk curahkan air itu ke muka saya. Bila air terkena muka baru saya boleh bersuara dan tekak tidak terasa panas lagi. Apa yang kau nampak Tama? Benda dari kebun pisang datang. Apa yang dibuatnya pada kamu? Mahu memijak dada saya Tok. Kenapa kau tak baca ayat Quran yang aku ajar untuk menghalau syaitan? Saya terlupa Tok. Datuk dan Nenek terus mengusung saya ke bahagian dapur dan saya dimandikan. Kemudian saya diletakkan atas katil lalu diselimutkan dengan kain tebal. Nenek terus mengurut badan saya. Cuba bangun dan berjalan. Saya terdengar suara Datuk. Selimut saya buka. Saya turun dari katil dan cuba melangkah. Saya terjatuh. Sepasang kaki saya jadi lemah dengan tiba-tiba. Kerana saya tidak mahu ditinggalkan sendirian di atas katil, Nenek dan Datuk terpaksa mengusung saya ke tengah rumah. Saya disuruh duduk bersandar pada dinding. Nenek meneruskan kerjanya di dapur. Dan Datuk terus membaca Al-Quran. Lebih kurang pukul 12:30 malam, Datuk berhenti dari membaca Quran. Suasana malam terasa sepi dan dingin sekali. Saya sudah 2 kali terlelap dalam duduk. Datuk sudah bersedia untuk melakukan sembahyang sunat. Sebelum melakukan sembahyang istikharah, tiba-tiba Datuk menghampiri saya. Dia tidak jadi melakukan sembahyang sunat. Kalau kau mengantuk, biar Tok bawa kau ke dalam bilik. Tak apa Tok, biarlah saya di sini. Kalau sudah begitu, kata kau, tak apalah. Tanpa diduga Datuk terus menarik sepasang kaki saya dengan kuatnya. Saya terus jatuh. Tetapi, saya tidak merasa sakit di bahagian kaki yang Datuk tarik. Saya tidak merasakan apa-apa. Jauh sekali untuk menjerit dan mengadu sakit. Datuk mendudukkan saya seperti sedia kala. Air mukanya nampak berubah. Saya dapat menduga Datuk berada dalam keadaan pilu dan hampa yang amat sangat. Tetapi, dia tidak mengeluarkan air mata. Datuk terus memeluk dan mencium dahi saya. Tama, kau lumpuh dengan tiba-tiba. Kau tidak dapat menemani Datuk ke mana-mana. Apa dosa cucuku hingga dia jadi begini? Keluh Datuk. Dia terus mencium saya dan saya terasa air matanya mengalir di dahi saya. Datuk terus masuk bilik mengambil bantal. Dia suruh saya baring dan badan saya terus diselimutkan. Saya lihat Datuk berada dalam keadaan yang serba salah. Sekejap menggigit bibir, sekejap menggigit lidah. Datuk terus membuka pintu dengan luasnya. Saya dapat melihat keadaan yang gelap di luar. Angin malam terus menyerbu masuk ke dalam rumah. Suara pungguk terdengar sayup-sayup bersama dengan bunyi suara kucing jantan mencari betina. Belum pernah saya lihat Datuk melakukan pekerjaan seperti itu. Macam kerja orang bodoh membuka pintu rumah waktu malam. Tidak ada sesuatu keindahan yang dapat dilihat dalam malam yang pekat selain dari rasa sejuk, bunyi burung pungguk, bunyi burung hantu dan lolongan anjing liar yang memanjang dan menyeramkan. Datuk terus duduk menghadapi pintu yang terdedah. Kerana perbuatan itu agak asing bagi diri saya lantas saya menyoal. Kenapa buka pintu Tok? Ada tetamu yang nak datang malam ni. Begitulah mengikut petua dan gerak tubuhku Tama.
Siapa orangnya, Tok? Orang gila saja yang berjalan malam. Aku sendiri pun tak tahu. Kalau yang datang baik, baiklah yang aku beri. Kalau jahat yang datang, jahatlah yang aku beri, kata Datuk. Datuk terus duduk menghadapi muka pintu yang terdedah. Lengan bajunya yang agak labuh itu nampak bergerak-gerak disentuh angin, begitu juga dengan hujung rambutnya yang terjulur dari bawah songkok hitamnya. Saya terdengar bunyi kucing menggaru papan yang diikuti dengan suara burung tukang dan jampuk bersahut-sahutan. Datuk masih lagi duduk di tempatnya. Masuk, saya terdengar suara Datuk. Serentak dengan itu sekeping papan yang panjangnya kira-kira lebih dari 5 kaki masuk ke tengah rumah menerusi pintu. Macam ada tangan ajaib yang menolak papan itu masuk. Papan sekeping yang sudah agak reput itu membawa beberapa cebisan kain putih yang terlekat pada papan tersebut tertanggal dengan sendirinya. Bukan papan dan kain saja yang datang, ada pengikutnya. Kenapa tak tunjukkan diri? Bukankah kita semuanya makhluk Allah? Ujar Datuk dengan tenang. Habis sahaja Datuk bercakap, semua tingkap rumah yang tertutup terbuka dengan sendiri. Kemudian tertutup kembali. Papan sekeping di tengah rumah terus bergerak tersandar pada dinding. Ada yang mengangkat dan mengubahnya. Aku tahu iblis dan syaitan selalu menipu dan menggoda manusia mengikut kemampuan yang ada pada diri manusia. Kalau manusia boleh mengubat manusia yang sakit, syaitan akan mencela untuk memesongkan keyakinan orang itu. Kalau boleh cuba mahu memaksa orang itu memainkan ayat-ayat Quran untuk tujuan yang tidak baik. Datuk terus berkata-kata dengan tenang. Datuk terus berdiri. Saya lihat di depannya wujud seorang lelaki berjanggut dan berjubah membawa tasbih. Orang itu tersenyum pada Datuk. Bila Datuk hulurkan tangan untuk bersalam, orang itu tidak mahu menyambutnya. Tak apa kau tak mahu bersalam dengan aku. Tetapi, aku megah kerana kau datang dalam keadaan begini. Kau datang seperti orang alim yang taat pada hukum Allah. Kau berbuat begitu kerana kau tahu aku selama ini patuh dengan perintah Allah, tambah Datuk lagi. Orang itu tersenyum. Dia terus membilang tasbih di tangan. Kau halang kerja aku. Suara lelaki itu keras. Halangan itu terjadi dengan izin Allah. Tapi, aku memberi pertolongan pada orang yang memerlukan pertolongan. Bukan itu jalan kebaikan. Bukan pertolongan. Kau mahu memisahkan sebuah rumah tangga yang didirikan oleh manusia dengan cara yang betul. Allah tidak menyuruh sesiapa pun di dunia memisahkan si suami dengan isteri yang dinikahinya secara halal. Orang itu terdiam. Datuk tetap tenang. Saya saksikan kejadian dengan penuh minat, meskipun kedua belah kaki saya ketika itu berada dalam keadaan lumpuh. Aku ini wali Allah, jangan permainkan aku. Orang berjanggut dan berjubah tinggikan suara. Tasbih di tangan terus dibilangnya tanpa berhenti. Tidak ada sesiapa yang boleh mendakwa dirinya wali Allah, sama ada orang itu wali atau tidak ditentukan oleh Allah yang Maha Besar, bukannya dirinya sendiri atau manusia yang masih hidup menentukannya. Kau syaitan, pekik Datuk. Lelaki berjanggut dan berjubah cegilkan biji mata. Datuk terus membaca ayat-ayat dari Al-Quran. Tiba-tiba lelaki itu terus hilang. Tempatnya segera digantikan oleh bayang seorang lelaki. Orangnya berbadan sederhana, memakai songkok dan misai tebal. Sekali imbas orang itu macam seorang yang baik dan warak. Orang itu merenung wajah Datuk. Beberapa saat kemudian bayang orang itu hilang. Begitu juga dengan papan sekeping di tengah rumah. Datuk rapatkan daun pintu. Datang menghampiri saya. Badan saya digosoknya berkali-kali. Masih ada halangan yang panjang kerana aku menolong Saryau dan menjadikan dia anak angkat aku, kata Datuk. Siapa orangnya, Tok? Aku tak kenal, tapi orang itu berteduh di bawah ketiak syaitan. Banyak menggunakan ilmu salah dan sihir dalam menolong orang. Pandai memainkan ayat-ayat suci untuk tujuan jahatnya. Kenapa begitu, Tok? Aku pun tak tahu. Mungkin untuk dihormati, mungkin juga untuk mencari wang. Dan orang itu satu ketika akan membalas dendam. Keluh Datuk sambil merenung wajah saya.